Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat lagi bersua untuk meneruskan siri perbincangan kita dalam mengulang kaji subjek Usuluddin, yang pada kali ini kita akan tengok berkaitan dengan Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat dalam tafsir tingkatan 4 bagi subjek Usuluddin, tafsir tingkatan 4. Tajuk juga yang keempat, Al-Qissatu, yang bertajuknya adalah, okey, kita tengok tajuk dia, Qissatu Saniyah Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua berkaitan dengan Ashabul Kahfi, yang mana kita telah bincangkan kisah yang pertama dalam video yang sebelum ini, dan kali ini kita tengok berkaitan dengan kisah yang kedua ataupun sambungan daripada kisah Ashabul Kahfi, iaitu merujuk kepada ayat 17 hingga ayat yang ke-20 surah Al-Kahfi. Okey. Dan kita akan bacakan dulu apa ayat-ayatnya. Okey, ayat 17 hingga 20. Ayat berserta dengan terjemahan dia lah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di depan muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu berpaling melarikan diri daripada mereka, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan demikianlah kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara sesama mereka sendiri. Berkatalah seorang daripada mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari ataupun setengah hari. Berkatalah yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kamu kepada seseorang pun. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kamu, nescaya mereka akan merejam kamu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian nescaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay, itu ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 daripada surah Al-Kahfi, dan berserta dengan terjemahannya. Dan kemudian kita nak tengok, sebelum kita huraikan berkaitan dengan ayat-ayat ni, kita nak tengok berkaitan dengan ma'anil kalimat yang terpilih melalui ayat yang kita bacakan tadi. Okay, kita tengok ma'anil kalimat al-mukhtarah, ma'anil kalimat ataupun perkataan-perkataan yang terpilih. Okay, yang pertama, tazawaru tatanaha, yang bermaksud menjauhi. Okay, yang kedua, takriduhum tatrukuhum, iaitu tinggalkan mereka. Yang ketiga, fajwatin muttasi'atin, iaitu ruang. Kemudian rukudun, niyamun, tidur. Seterusnya firaron, huruban, lari. Dan ru'ban, khaufan, yang bermaksud takut. Okay, itu antara ma'anil kalimat yang dalam ayat yang kita bacakan tadi. Okay, kemudian kita tengok syarahul ayat ijmalan, huraian ayat secara ringkas ataupun secara umum. Dia kata, okay, lepas kita baca dulu yang ada dalam buku teks kita ni, berkaitan dengan syarah ayat ataupun huraian ayat secara umum ni. Kemudian kita akan tengok dalam kitab tafsir dengan satu-satu ayat tu kita bacalah. Okay. Kana fil kahfi fathatun muttasi'atun fil jabal wahia muttajihatun ila shimal yaji'uhum minhan nasimul alil wala tu'azzihim hararatus syamsi wa idza tala'at asyams minas saraki an yaminihim malat ash'atuha anhum wa idza gharabat an yasaruhum tajawazatuhum.
Iaitu di dalam gua itu terdapat pintu yang terbuka dan di sebelah utara tempat masuknya angin yang lembut dan panas ataupun cahaya matahari yang tidak membahayakan mereka. Ketika matahari terbit dari sebelah timur, cahayanya akan terkena kepada mereka, dan ketika terbenam juga cahaya matahari itu akan terkena kepada mereka. Okey, dapat kita faham dengan apa? Secara umumnya dapat kita faham bahawasanya ayat ni dia nak cerita berkaitan dengan keadaan Ashabul Kahfi tadi ketika mereka tu berada di dalam gua. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara terang bahawasanya pintu gua itu terletak di sebelah utara. Maka dan di gua-gua ini juga ada terdapatnya lubang-lubang ataupun macam pintu lah. Dia ada macam pintu kecil ke apa ke, nak menyalurkan cahaya matahari kepada Ashabul Kahfi yang tidur di dalam tu. Okey, pemuda-pemuda yang tidur di dalam tu dia orang terkena cahaya matahari dan ada angin lembut yang masuk. So kalau dalam keadaan ruang yang tertutup, okay, kita sendiri tahu melalui kalau kita tengok dalam sains pun macam itulah, bila ada angin maka adalah udara. Dan setiap apa yang kita tengok ni, kalau makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni semuanya memerlukan cahaya matahari. Allah dah bagi penjelasan dalam Al-Quran, okay, berkaitan dengan pentingnya cahaya matahari ni, kita pentingnya untuk kehidupan dalam kehidupan manusia. Okay. Sorry ya. Kalau kita tengok, kita buat, kalau dekat sekolah rendah ke apa ke, kita pernah buat kan. Cikgu suruh bawa benih kacang pergi ke sekolah. Lepas tu nak buat eksperimen berkaitan dengan satu biji benih yang cukup pengudaraan dan cukup cahaya matahari, dengan satu lagi biji benih tak ada cahaya dan tak ada udara yang cukup. Okay, pokok mana yang akan tumbuh dahulu? Tu. Kan? Kita dah belajar dulu. So, Allah dah jelaskan awal-awal. Allah dah jelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan tu. Kita cuma mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran itu menjadi sesuatu ilmu yang dipanggil sains lah. Okay, yang kedua, وَالنَّازِرُ إِلَيْهِمْ يَظُنُّهُمْ مُسْتَيْقِظِينَ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُمْ نِيَامٌ وَقَلْبُهُمْ نَائِمٌ بِالْفَنَاءِ فِي شَكْلِ الْيَقْظَانِ بِحَيْثُ لَوْ نَظَرَ النَّاظِرُ إِلَيْهِمْ لَفَرُّ مِنْهُمْ حَارِبًا خَائِفًا كَمَا يَقُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَاتِ 18 hingga 20, لَقَدْ أَيْقَظَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُونَ عَنِ مُدَّةِ نَوْمِهِمْ. Okey. Pada penjelasan yang kedua ni, maksud dia dan orang yang melihat mereka menyangka bahawa mereka itu sedang dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan yang mereka tidak tidur pun, tetapi hakikatnya mereka tu memang sedang tidur, dan anjing mereka berada di depan pintu gua untuk menjadi pengawal. Okey, anjing yang bersama dengan mereka tu, dekan ada tu, diorang tu ada yang kata 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ni, bersama mereka adanya anjing seekor kan, ya, dan anjing tu tidur di tepi gua. Dan apabila orang melihat anjing tersebut, mereka akan melarikan diri kerana takut, dan apabila mereka bangun, okay, dalam ayat 18 hingga 20 tu, apabila mereka bangun, mereka akan bertanya sesama sendiri, sudah berapa lamakah mereka tidur di situ. Ada yang kata baru sehari, ada yang kata setengah hari, ada yang kata macam-macam pendapat lah yang menjadi tanda tanya pada mereka tu. So kalau ada seorang berpendapat, kalau nak tahu, okay,
kita pun dah bangun tidur ni, lapar. Bawalah duit perak yang ada bersama dengan kita ni, pergi ke pekan, cari makanan. Kemudian baliklah ke sini sebab kita semua nak makan. Okey. Kemudian kita nak tengok berkaitan dengan syarah ayat ni secara kita tengok ayat by ayat lah secara ringkasnya kan. Okey, untuk ayat yang ke-17, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Okey, dalam ayat ini terdapatnya dalil yang menunjukkan bahawa pintu gua ini menghadap ke utara. Okey, pintu gua yang didiami oleh Ashabul Kahfi itu menghadap ke utara kerana Allah menceritakan bahawa ketika matahari terbit, maka akan condong dari gua tersebut zatal yamin ke sebelah kanan. Iaitu bayang-bayang dari sinar matahari itu berada di sebelah kanan. Okey. Kemudian hal itu sudah pasti jelas bagi orang-orang yang benar memerhatikan, mempunyai ilmu pengetahuan tentang posisi dan perjalanan matahari, bulan dan bintang. Okay, so bila kaji pasal apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, orang yang mengetahui berkaitan dengan ilmu matahari, bulan, bintang ni dia akan tahu. Okay, bila matahari menghadap pintu gua tu menghadap ke utara, maka bayang-bayangnya berada di mana. Okey. Seterusnya, seandainya pintu gua itu berada di sebelah timur, nescaya tidak akan ada sinar yang masuk ke dalam ketika matahari hendak terbenam. Kalaulah pintu gua yang mereka diami itu berada di sebelah timur, ketika matahari terbenam di sebelah barat, maka tak ada cahaya matahari lah yang masuk ke. Kalaulah pintu itu, pintu gua tu berada di sebelah timur, ada dekat sebelah je. Kat sebelah ni tak adalah cahaya matahari. Okey. Dan seandainya pintu gua itu menghadap ke barat, nescaya pada waktu matahari terbit tidak akan ada sinar matahari yang masuk ke dalam gua tersebut. So apa yang kita boleh tengok kat sini, bila pintu gua itu menghadap ke utara, maka bila matahari terbit dan terbenam, tetap juga ada cahaya matahari yang masuk untuk memberi manfaat kepada Ashabul Kahfi itu. Okey, yang demikian jelas apa yang kami sebutkan di atas. Segala puji bagi Allah. Okey. Maha suci Allah yang telah mengaturkan perkara-perkara tersebut terjadi. Okey. Allah dah tentukan di mana tempat penyembunyian mereka, pintunya sebelah mana, macam mana angin nak masuk, macam mana cahaya matahari nak masuk, kan? Kan kita macam yang saya katakan tadi, kita ni memang memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Okey. Kemudian kita tengok kepada ayat yang seterusnya, wa tahsabuhum aiqazan wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka sedang tidur,
dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua kaki depan dia tu ke muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling daripada mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Okay, mereka kat sini maksudnya anjing tu lah. Dia melunjurkan kaki depan dia tu ke arah pintu gua, dan kalau orang tengok, kita pun sekarang kalau tengok anjing kita lari. Kan? Okey. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan telinga mereka, maka mata mereka tidak tertutup dan tetap terbuka sehingga tidak mudah rosak, kerana jika tetap terbuka bagi udara, maka akan lebih baik baginya. Kerana itulah Allah berfirman, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Okey, pada masa ni Allah sebut Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua tu dalam keadaan mata mereka itu terbuka ataupun sedikit terbuka. Sebab kalaulah tertutup dalam masa yang lama sehingga kan mencapai 309 tahun itu, mungkin mata mereka akan rosak. Dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Okey, masa mereka tidur tu pun kan tadi cahaya matahari dari menghala kepada mereka, masuk kepada mereka melalui barat dan timur. Ketika pada masa matahari itu di sebelah timur, dia orang akan mungkin berbalik ke sisi yang ke timur tu lah. Bila datang sebelah petang, matahari dekat barat, dia orang akan balik berpusing badan ke sebelah barat. Sama juga macam yang terjadi pada kita sekarang ni. Okey. Tak ada orang yang bila dia tidur malam, dia bangun pagi statik kat tempat yang sama. Okey, dalam tidur tu mungkin kita akan ada yang berbolak-balik. Maksudnya kita ke kiri, sekejap kita ke kanan, mungkin dalam keadaan kita sedar ataupun dalam keadaan yang kita tidak sedar. Ada setengah kes sampai jatuh katil. Okey, dan begitu jugalah yang terjadi kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni. Okey, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua kaki depannya ke muka pintu gua. Okey. Qatadah ni Imam Qatadah mengemukakan al-wasid bererti al-fina, iaitu halaman. Dan kata itu bererti anjing mereka berbaring dengan menyimpuhkan kaki ke muka pintu sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan anjing. Okey, kalau kita tengok anjing tidur tu dia macam mana dia letak macam ni lah. Kaki depan dia letak. Okey. Macam yang kalau kita tengok anjing tidur sekarang ni, begitulah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat ni. Okey, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan anjing. Ibnu Jurayj berkata anjing itu menjaga mereka di pintu gua. Hal itu merupakan kelebihan dan anjing tu menjadi pengawal lah, di mana ia berbaring sambil menyimpuhkan kakinya di depan pintu seolah-olah dia menjaga pemuda-pemuda yang tidur itu. Duduknya anjing itu berada di luar pintu kerana malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Anjing tu duduk dekat depan pintu. Itu dinisbahkan kepada kita sekarang, kalau rumah tu ada anjing, maka malaikat tak akan masuk ke dalam rumah. Itu pengajarannya. Okey, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Okey, malaikat juga tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar orang kafir ataupun ada gambar-gambar orang junub. Orang junub ni maksudnya gambar-gambar yang lucah lah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis hasan. Ada hadis berkaitan dengan larangan, pantang larang apa yang perlu ada ataupun
apa yang perkara yang tak perlu ada di dalam rumah. Okey. Kemudian anjing itu merasakan pula berkah mereka di mana ia mengalami apa yang dialami oleh mereka, iaitu tidur dalam keadaan seperti itu. Demikianlah manfaat berteman dengan orang-orang baik, sehingga anjing pun disebut termasuk di dalam kisah ni. Okay. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Okey, dan maksudnya kat sini Allah menjaga Ashabul Kahfi tu dengan meletakkan anjing kat depan tu kan. So pada masa tu keselamatan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi tu sudah terjamin. Okey, seterusnya kita baca ayat yang ke-19 hingga 20. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walau tuflihuna walan tuflihu idzan abada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara sesama mereka. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Dia tanya, bertanyalah pemuda-pemuda tadi sama sendiri, berapa lama dah kita ni berada dekat sini. Okay, ada yang berkata kita berada di sini sehari atau setengah hari. Dan ada pendapat yang kata kita duduk sini ni sehari, mungkin sehari ataupun setengah hari. Dan ada pendapat yang lain pula kata Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhanmu lebih mengetahui, Tuhan kita lebih mengetahui berapa lamakah kita berada di sini. Maka lepas tu dia katalah, kata dia lapar ke apa ke, dia pun suruhlah salah seorang pergi membeli makanan dengan mengambil wang perak. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebagaimana kami telah menidurkan mereka, maka kami bangunkan mereka dalam keadaan badan, rambut dan kulit mereka tetap sihat. Ashabul Kahfi ni dibangunkan ataupun dijagakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan badan, rambut, kulit mereka tetap sihat. Maksudnya tak ada perubahan. Okey. Macam mana dia orang datang tidur gitu, macam itulah bila dia orang dibangunkan. Mereka tidak kehilangan sedikit pun dari keadaan dan keadaan mereka setelah berlangsungnya 309 tahun. Okey. Bila bangun daripada tidur 309 tahun tu, tak ada apa-apa perubahan yang terjadi pada mereka. Kalau kita lah, kalau kata orang yang sakit dalam keadaan koma sekalipun, okay, kalau kata koma tu 3 bulan, kalau dia ada jambang memang dia akan lagi panjang lah. Semuanya akan berubah kalau mengikut normal perubahan manusia lah. Oleh kerana itu, di antara mereka saling bertanya, kam labistum? Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Maksudnya, berapa lamakah kalian tertidur di sini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Dan ada yang menjawab, kita berada di sini sehari ataupun setengah hari. Hal itu kerana mereka masuk ke gua pada permulaan siang dan bangun pada akhir siang. Okay. Mereka masuk dia orang ingatlah waktu dia orang masuk hari itu pada permulaan siang, maksudnya di awal pagi lah, dan mereka terjaga pada sebelah petang. Okey. Oleh kerana itu mereka mendapati keadaan itu secara seraya mereka berkata, au ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum, atau setengah hari
berkatalah yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu di sini. Maksudnya Allah lebih mengetahui apa yang kita sedang alami. Ada seorang berkata. Kemudian seolah-olah pada diri mereka dihinggapi semacam keraguan kerana tidur mereka yang cukup lama. Okey, setengah mereka kata, okey, dia rasa tidur dia terlalu lama tu, bila dia bangun dia tanya terus, berapa lama dah kita ni dekat sini. Okey. Kemudian mereka beralih kepada apa yang lebih penting untuk urusan mereka pada saat itu, iaitu keperluan mereka pada makanan dan minuman. Di mana mereka berkata, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ, iaitu maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini. Okey, sama macam kita lah. Ini tidur yang 309 tahun. Kita tidur semalam pun bangun pada pagi ni, terus rasa lapar. Waktu pagi terus ada sarapan dan sebagainya. Okay. Ini apatah lagi yang dah tidur selama 309 tahun. Mestilah dia orang merasa lapar. Okey, kata warakah berarti wang perak. Hal itu kerana mereka telah membawa beberapa wang dirham dari rumah mereka untuk memenuhi maksudnya masa dia orang lari daripada raja dia orang hari tu, mereka dia orang tu sempatlah bawa duit sebagai bekalan untuk keperluan seharian mereka. Kemudian mereka bersedekah sehingga masih ada lagi sisa di tangan mereka. Duit yang dia orang bawa tu dia orang dah bagi sedekah, tapi ada lagi lebihan daripada duit yang mereka pegang tu. Okey, kemudian oleh kerana itu mereka berkata, fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini, yakni kota yang berdekatan dengan diorang pada masa itulah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik dan suci, iaitu makanan yang lebih baik dekat sini makanan yang halal lah, halal dan baik. Okey. Kemudian ayatnya lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, iaitu dalam pergi dan pulangnya, dalam berbelanja dan dalam menyembunyikan diri, dan hendaklah dia berusaha semaksimum mungkin untuk bersembunyi. Okey, maksudnya wal yatalattaf ni dia kata hendaklah kamu berlaku lemah lembut, nak pergi, nak membeli pilihan makanan, bersembunyi daripada, sebab dia orang tak tahu dah berapa lama dia orang tidur, so dia kata okey, nak pergi ni hati-hati, pergi dan balik tu hati-hati, pilih makanan yang baik. Kemudian seboleh-bolehnya kamu jangan zahirkan dia gitu sangat, sebab dia takut ada orang yang kenal dia orang dan serahkan dia orang ni kepada raja yang zalim yang dia orang lari dulu tu. Okey. Seterusnya wala yash'urun. Okey, dan jangan sekali-kali kamu menceritakan, iaitu memberitahu bikum ahadan innahum in yazharu alaikum yarjumukum, perihal kamu kepada seseorang pun, dan jangan kamu, dia kata wakil dia orang yang nak pergi beli makanan ni, tolong jangan cerita siapa dia orang yang sebenarnya. Okay, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, nescaya mereka akan melemparmu dengan batu. Maka kalau dia orang tahu tentang kita ni, mungkin dia orang akan buat something yang teruklah kepada kita. Dalam ayat ni dia kata lempar batu. Maksudnya kena rejam lah. Okey, yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, nescaya mereka akan melemparkanmu dengan batu dan memaksamu kembali kepada agama mereka. Yang mereka maksudkan adalah para pengikut Dakianus. Okey, Raja Dakianus tu yang kita bincang dalam video yang lepas. Kerana mereka akan mereka takut para penganut Dakianus itu mendapati tempat mereka, jumpa tempat yang diorang
berlindung. Okay, kerana mereka akan terus disiksa oleh penganut Daqyanus dengan berbagai siksaan sampai mereka kembali kepada agama mereka semula, atau kalau tidak, mesti mati. Okay. Dan jika kalian setuju untuk kembali kepada agama kalian semula, maka tidak ada keberuntungan bagi kalian di dunia dan tidak ada juga beruntungnya di akhirat. Okay. Dan Allah bagi peringatan, kalaulah kamu nak kembali semula kepada agama kamu, maka tu tidak ada kata keistimewaan lah bagi kamu di dunia dan di akhirat. Okey, itulah antara kisah yang kedua berkaitan dengan Ashabul Kahfi ni. Okey, cara mereka kedudukan gua, kedudukan pintu gua, lepas tu apabila mereka dibangunkan, macam mana terjadi pada mereka. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada pengajaran daripada ayat ni. Okey, ma yustafadu minal ayat, apa pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang kita bacakan tadi. Okey, antaranya ialah yang pertama, hikmatullah fi khalqihi wa husni tadbiruhu. Kebijaksanaan Allah dalam penciptaan dan pengurusannya yang baik. Okey, ayat ni menjelaskan bagaimana Allah menciptakan sesuatu hamba dan Allah menguruskan hamba tersebut. Semuanya atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah selamatkan Ashabul Kahfi ni daripada agama yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditidurkan dalam sebuah gua dalam keadaan yang pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Dan bila mereka tidur, ada anjing yang menjaga mereka di pintu gua supaya orang tak tahu. Okey. Orang lari, lalu je dah kawasan gua tu, orang akan melarikan diri. Okey. Dan itulah hebatnya percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang kedua, latfullah ta'ala bi awliyaihi wa ikramuhum fi hijratuhum ilaihi. Kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya, innal hidayah biyadillah fal muhtadi min hadallah waddal min adlahullah. Iaitu petunjuk dan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah nak bagi hidayah kepada sesiapa pun, dia maha pemberi hidayah. Dan orang yang mendapat petunjuk itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang hilangnya hidayah daripada dia, itu juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkannya. Okey, dan yang keempat, wujubul kasbul halal fit ta'am wasyarab wa ghairuhuma minar rizqi. Okey, wajib pengajaran daripada ayat ni, wajib mencari makanan yang halal daripada makanan dan minuman, dan daripada rezeki. Kita perlu mencari rezeki yang halal. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, ahamiyatus syams fi hayatil makhluqat. Okey, ayat ini juga menceritakan ataupun memberi pengajaran kepada kita tentang pentingnya matahari dalam kehidupan makhluk. Tak kisahlah sama ada manusia, haiwan, tumbuhan, semuanya memerlukan cahaya matahari untuk survive. Okey. Dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan kisah yang kedua berkaitan dengan Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 17 hingga 20 bagi pelajaran Usuluddin, tafsir
pelajaran keempat untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Okey, dan saya harap semoga video ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk mengulang kaji, dan saya mohon maaf atas kalau tak terang ke tak apa ke, boleh tinggalkan komen sebagai uh, teguranlah untuk saya lebih maju lagi dalam menghasilkan video ni. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.